Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 Januari bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. Selepas masjid, surau pula dibakar. Juga tawar pinjaman yang tidak wujud, 5 orang dicekup. Kebakaran surau Parit Bangas di Seri Medan, Batu Pahat, Johor semalam yang memusnahkan 40% strukturnya dicurigai. Ia kerana insiden sama berlaku hanya selang sehari di masjid di Kampung Parit Simis dekat Seri Medan. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dolah berkata, kejadian berlaku lebih kurang jam 10 malam semalam dan disedari seorang penduduk yang kebetulan melalui lokasi terbabit. Kebakaran itu berjaya dipadamkan 15 minit kemudian dengan bantuan penduduk berhampiran. Ia adalah kebakaran kedua berturut-turut membabitkan masjid dan surau di Seri Medan. Siasatan kedua-dua kejadian berkenaan dibuat mengikut Seksyen 436 Kanun Kesiksaan. Kebakaran surau menyebabkan sistem pendawaian di surau terbabit musnah. Pada Ahad lalu, Masjid Kampung Parit Simis yang baru siap dibina pada November 2022 dilaporkan terbakar dengan kemusnahan 50%. Masjid terbabit mengalami kerosakan teruk dengan kerugian dianggarkan berjumlah lebih RM150,000. Dalam pada itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Johor, Muhammad Farid Khalid, tetap bersyukur kedua-dua kejadian tidak menyebabkan kecederaan kepada orang kampung. Bagaimanapun tegasnya, jika kebakaran itu akibat perbuatan khianat, individu itu perlu dibawa ke muka pengadilan. Namun, jika isu pendawaian elektrik, pihaknya akan pastikan semua masjid dan surau seluruh Johor diperiksa segera supaya kejadian buruk tidak berulang. Di Terengganu, seorang pengurus besar Lembaga Pertuduhan ditahan reman selama 7 hari di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu hari ini kerana disyaki menyalahgunakan jawatannya. Dia disyaki menyalahgunakan jawatannya meluluskan tuntutan bayaran pembelian pukat dan racun serangga dengan dia mempunyai kepentingan dalam urusan tersebut. Tempoh reman bermula hari ini hingga Isnin depan dikeluarkan terhadap lelaki berusia lingkungan awal 50-an itu. Permohonan reman tersebut dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di hadapan Magistrate Yohanis Muhammad Roslan bagi membolehkan siasatan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 ASPRM 2009 dijalankan. Semalam media melaporkan melalui satu operasi yang dijalankan SPRM Terengganu, didapati suspek disyaki menggunakan isterinya dengan mengemukakan invoice syarikat yang palsu dan perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2018 lagi. Susulan itu, suspek telah ditahan di pejabatnya di Terengganu sekitar 12.05 tengah hari semalam. Pasangan suami isteri antara 5 individu didakwa di Mahkamah Majistret Port Dickson atas pertuduhan penipuan dalam menawarkan pinjaman wang tidak wujud kepada mangsa melalui aplikasi WhatsApp tahun lalu. Sindiket lapisan kedua itu menyasarkan rakyat Malaysia bagi urusan mendapatkan pinjaman wang secara dalam talian. Kesemua tertuduh yang berusia 21 hingga 29 tahun telah ditahan pada 20 Disember tahun lalu dalam Op Seagull di sebuah premis di Bandar Seri Sendayan, Seremban. Mengikut pertuduhan, Kamarul Nazrin Kamarul Zaman, 29 tahun dan isterinya Amiratul Najihah Abdul Malik, 21 tahun, serta Lee Jiari, 23 tahun, Jason Lee Lian Sheng, 25 tahun dan Jas Lee Yin Sing, 19 tahun secara bersama telah menipu seorang lelaki berusia 35 tahun. Mereka telah memperdaya mangsa sehingga membuat pembayaran sebanyak RM3,897 ke dalam satu akaun bank bagi tujuan mendapatkan pinjaman wang secara dalam talian. Perbuatan tersebut didakwa dilakukan pada 11 November tahun lalu di sebuah resort di Port Dickson.
Kesemua tertuduh didakwa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun kesemua tertuduh membuat pengakuan tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Uthman Abdul Ghani. Magistrat kemudiannya membenarkan setiap tertuduh diikat jamin sebanyak RM3,500 dengan seorang penjamin. Tarikh sebutan semula kes serta serahan dokumen ditetapkan pada 20 Februari ini. Isu kebebasan pemakaian seragam sekolah. Penganalisis pendidikan Dr. Anwar Ahmad berkata beri ruang kepada ibu bapa untuk melontarkan pandangan mengenai perkara berkenaan. Bagaimanapun katanya pakaian pelajar sekolah perlu selesa dan sesuai dengan keadaan semasa. Apa juga pakaian yang dipakai oleh anak-anak untuk berada di sekolah, biarlah pakaian itu dalam keadaan yang selesa, yang menyebabkan mereka boleh aktif di sekolah, dan pakaian itu juga adalah pakaian yang dapat digunakan dalam berbagai-bagai program ataupun aktiviti pembelajaran. Jadi saya sebenarnya ingin menyarankan kepada pihak KPM supaya dapat memberi kelonggaran dan mungkin dapat disesuaikan dengan keadaan semasa supaya pakaian sukan ini dapat diteruskan. Namun katanya sebarang keputusan yang dibuat Kementerian Pendidikan nanti perlu mengambil kira pandangan ibu bapa. Jelasnya lagi, dalam kebebasan yang diberikan kepada pelajar, beliau juga menyarankan agar uniform sekolah diteruskan 1 atau 2 hari dalam seminggu bagi memastikan peraturan pemakaian uniform terus dipatuhi pelajar sekolah. Tambahnya, ibu bapa juga perlu sentiasa berlapang dada dengan sebarang keputusan KPM dan merancang dalam mempersiapkan anak-anak untuk sesi baru persekolahan. Kerajaan menyasarkan 1 juta rakyat celik kecerdasan buatan AI sehingga penghujung tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan serius dalam melaksanakan transformasi digital negara dan ingin memastikan rakyat menyedari sepenuhnya inisiatif berhubung perkara itu. Rafizi kata dalam 3 tahun 1 juta. Saya nak unjuran yang tepat. Kalau kita ambil semua pelajar, pendidikan tinggi, penjawat awam dan sekolah, unjuran kita 1 juta belum tamat 1 tahun. Itu unjuran yang saya buat hari ini. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mahu semua ketua setiausaha kementerian dan naib chancellor menghantar laporan dalam hal-hal lain yang juga membabitkan aspek celik AI. Ia bagi memastikan semua pihak khususnya para pelajar dapat menyertai program yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesedaran orang ramai terhadap AI. Beliau berkata demikian dalam ucapan Majlis Peluncuran Program Kecerdasan Buatan AI untuk Rakyat di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang. AI untuk Rakyat adalah program pembelajaran kendiri dalam talian yang mudah diakses dan menarik untuk rakyat dari pelbagai kumpulan umur, latar belakang, lokasi geografi di seluruh negara. Program dan soal selidik itu boleh diselesaikan mengikut kadar kemampuan sendiri serta mampu diselesaikan dalam tempoh 4 jam untuk 2 modul. PPZ Mawib kutip zakat lebih RM1 bilion. Alhamdulillah bertemu kembali. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib berjaya memperoleh sasaran kutipan keseluruhan sebanyak RM1.035 bilion bagi tahun 2023. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata jumlah itu merekodkan peningkatan sebanyak 11% mengatasi kutipan zakat pada tahun 2022 iaitu sebanyak RM937 juta. Alhamdulillah, meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran dan situasi ekonomi dunia yang tidak stabil, PPZ Mawib berjaya mencapai kutipan dan pembayar lebih tinggi berbanding tahun 2022 atas beberapa faktor.
Di antaranya yang pertama, PPZ Mawib melaksanakan strategi pemasaran dan promosi yang berterusan bagi memberi kesedaran dan menarik minat pembayar zakat kepada pelbagai lapisan masyarakat. Tambahnya, daripada keseluruhan kutipan berkenaan, zakat pendapatan mencatatkan kutipan tertinggi iaitu sebanyak 68% atau 702 juta ringgit. Manakala kutipan kedua tertinggi adalah zakat perniagaan sebanyak 165 juta ringgit. Dalam pada itu, jumlah pembayar zakat turut merekodkan peningkatan sebanyak 1% iaitu seramai 1.85 juta orang berbanding 1.83 juta orang pada tahun sebelumnya. Datuk Dr. Muhammad Naim dalam pada itu berkata, sepanjang tahun lalu, Mawib telah mengagihkan 98% kutipan, membabitkan 952 juta dana zakat kepada lebih 30,000 penerima, membabitkan 8 golongan asnaf melalui 38 skim bantuan disediakan. Pengalaman bergelar ibu tunggal menyedarkan Faridah Hanim Azadin, 65 tahun, untuk membantu wanita sepertinya mencari sumber pendapatan sendiri. Berbekalkan prinsip hidup tidak mahu mengalah, Faridah Hanim menjelaskan ramai wanita tertekan dan berada dalam keadaan terabai selepas kehilangan dan berpisah dengan suami. Lebih memeritkan, ibu tunggal ini tiada punca pendapatan dan tidak mempunyai pekerjaan, dan dalam tempoh itu, golongan berkenaan perlu memikirkan perancangan keuangan serta apa yang boleh dilakukan. Faridah Hanim yang memiliki perniagaan menjual makanan tradisional di kawasan rehat dan rawat RNR Gurun Arah Selatan, Lebuh Raya Utara Selatan, turut menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan ibu tunggal. Katanya gerai yang diusahakan sejak 2019 itu kini mendapat sambutan yang menggalakkan kerana premis ini merupakan mini pekan Rabu dan pengguna Lebuh Raya Utara Selatan dapat membeli buah tangan sebelum kembali ke destinasi mereka. Menurut Faridah Hanim, dia mengekalkan kuih warisan Kedah Tua, menjual makanan seperti bahulu, karas, kuih loyang, semprit, dodol serta aneka kuih tradisional lain. Selain daripada kuih yang dibuat sendiri, Faridah Hanim turut mengambil produk yang diusahakan ibu tunggal dari serata daerah di negeri ini. Jelasnya lagi, usaha mewujudkan Pekan Rabu ini juga dapat membantu pengusaha produk makanan yang sebelum ini tidak mempunyai tempat untuk memasarkan keluaran mereka. Meringankan beban diorang, bagi diorang ni peluang untuk meletakkan produk-produk diorang dekat sini. Sebab di sini ada pasaran yang terbaik lah. Sebab dia dari China, Cambodia hingga ke Singapura. Dan this is the best Lebuh Raya. Dengan R&R-nya, dengan tandas yang eksklusif. So kita bagi value pada pelanggan. Dan di sini barang-barang pun menarik. Kita pantau kualiti, pantau modal, pantau packaging dan pantau harga. Menurut ibu kepada 4 cahaya mata ini, gerai miliknya turut dikunjungi pelancong tempatan dan luar seperti Amerika Syarikat, Indonesia dan Thailand. Malah ada yang sanggup memandu kenderaan menempuh perjalanan lebih 350 km dari Kuala Lumpur datang ke RNR ini untuk membeli kuih dan dibawa pulang untuk dijual di kota raya. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAK melalui Tourism Malaysia and Islamic Tourism Malaysia menyasarkan nilai jualan sebanyak RM28 juta bagi program My Ramadan Experience 2024 sepanjang bulan puasa tahun ini. Pakej pelancongan yang julung kali diadakan di Kuala Lumpur, Selangor serta Putrajaya itu melibatkan penginapan minimum 3 hari 2 malam dan iftar percuma di 32 hotel sekitar ketiga-tiga kawasan berkenaan. Timbalan Menterinya Khairul Firdaus Akbarhan berkata, setakat ini sebanyak 1,000 pakej telah berjaya dijual dan menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Beliau juga berkata menerusi pakej pelancongan itu, pihaknya akan mengetengahkan keunikan sambutan Ramadan di Malaysia kepada pelancong Muslim di seluruh dunia. Kalau program ini berjaya, pada tahun ini kita akan melebarkan sayap ke beberapa buah negeri lagi. Sebentar tadi saya telah dimaklumkan ada beberapa buah negeri telah minat
untuk turut serta di dalam pakej Ramadan ini. Dan kami dengan penuh keyakinan percaya yang pakej Ramadan ini mampu menarik ramai pengunjung-pengunjung Islam di seluruh dunia. Malahan ada juga pengunjung-pengunjung bukan Islam sudah turut bertanya adakah mereka boleh turut terlibat bersama di dalam pakej Ramadan ini. Tambahnya, antara aktiviti dalam pakej berkenaan merasai sendiri kemeriahan dengan pelbagai aktiviti keagamaan di negara ini seperti Qiyamul Lail, berbuka puasa beramai-ramai, bazar Ramadan, tarawih serta bubur lambuk dan pelbagai lagi. Pakej pelancongan ini direalisasikan dengan kerjasama Persatuan Hotel Malaysia MAH dan Persatuan Pemilik Hotel Malaysia serta pelbagai agensi pelancongan tempatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan My Ramadan Experience di Shah Alam Selangor malam semalam. Orang ramai boleh mendapatkan pakej pelancongan itu di laman web www.malaysia.travel/deals. Turut diraikan pada majlis ini 35 imam dari 14 wilayah di China yang tiba di negara ini sejak 10 Januari lalu bagi mengikuti program lawatan pengenalan imam Teruk KI Malaysia Mesra Muslim selama 7 hari anjuran Pusat Pelancongan Islam ITC dan Persatuan Penggalakan Pelancongan Inbound China Malaysia yang bertujuan menggamit 30 juta penduduk Islam dari negara itu ke Malaysia. Menerusi sesi lawatan itu yang akan berakhir esok, mereka dibawa mengunjungi 7 masjid ikonik dalam negara dan beberapa lokasi pelancongan terkenal termasuk Dusun Durian di Bentong Pahang. Selepas mendapat 99% komen positif di media sosial untuk musim pertama, Akademi Hurrah kembali menemui penonton TV Al-Hijrah. Program realiti musim kedua itu bakal ke udara bermula 20 Januari akan datang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Naman Ziharis, pemilihan peserta musim 2024 dilihat lebih mencabar menjadikan peserta yang dipilih kali ini lebih berkualiti selain memiliki kebolehan dan bidang profesional yang pelbagai. Dan harapan saya untuk Akademi Hurrah adalah kita dapat meningkatkan prestasi tontonan dan kita meningkatkan kita punya kualiti penerbitan dan insya-Allah satu hari nanti kita akan bergerak ke platform yang lebih tinggi, platform antarabangsa. Jelasnya musim baharu ini akan mengekalkan konsep seperti mana musim sebelumnya memandangkan ia memberi impak positif kepada peserta, penonton dan TV Al-Hijrah sendiri. Akademi Hurrah musim pertama berjaya meraih 4.4 juta tontonan. Musim ini katanya akan menampilkan 2 mudarisah baharu iaitu mudarisah Nadia Hashim dan mudarisah Suhaila Zulkifli. Semangatnya itu luar biasa dan taklah hanya di akhir-akhir je nanti, nak daripada awal ni je semangat, nanti dah tak semangat dah. Harap-harapnya semangatnya daripada minggu pertama sampailah minggu ke akhir dan insya-Allah saya sangat berharap tilmiz-tilmizah tidaklah terlalu mengejar populariti tapi kualiti sebagai seorang qari dan qari'ah insya-Allah. Akademi Hurrah 2024 akan menyaksikan penampilan 12 qari dan qari'ah berumur 18 hingga 35 tahun selepas pemilihan dibuat melalui uji bakat hybrid yang berlangsung Disember lalu. Sementara itu, selain Akademi Hurrah, TV Al-Hijrah turut membariskan rancangan terbaik lain antaranya Riwayat Akhir Zaman, Quran at 114 dan Carta 114. Untuk rekod, TV Al-Hijrah kekal menjadi saluran Islamik nombor 1 di Malaysia dengan peningkatan tontonan 45% pada 2023 berbanding tahun sebelumnya. Tentera Israel berundur. Adakah perang akan berakhir? Alhamdulillah bertemu kembali. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Israel umum fasa intensif perangnya terhadap Palestin di selatan Gaza akan segera berakhir. Kenyataan itu susulan gesaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mahu gencatan senjata kemanusiaan segera dilakukan di Gaza. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berkata fasa taktikal intensif yang dijangka berlangsung kira-kira 3 bulan di selatan Gaza akan berakhir tidak lama lagi.
Selain itu, katanya, fasa sama sudah hampir dicapai di utara Gaza dengan tentera Israel mengesahkan 1 daripada 4 bahagian di wilayah itu sudah menarik diri Isnin lalu. ציינו את שלבי הביצוע והבהרנו כי שלב התמרון האינטנסיבי יימשך כ3 חודשים. בצפון הרצועה השלב הזה יסתיים. בדרום הרצועה נגיע להישג הזה והוא יסתיים בקרוב, ובשני המקומות יגיע הרגע שנעבור לשלב הבא. Sementara itu, Kabinet Israel meluluskan pindaan bajet 2024 dengan perbelanjaan tambahan bernilai 55 bilion shekel atau 70.4 bilion ringgit bagi menampung kos perang sehari selepas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan pertempuran akan terus berlanjutan selama beberapa bulan. Sementara itu, rejim Zionis meningkatkan operasi dan serangan berdilan di bandar selatan Khan Yunis serta Rafah sejak beberapa minggu lalu selepas mendakwa sudah memusnahkan struktur ketenteraan Hamas di utara. PBB anggar kira-kira 85% penduduk Gaza meninggalkan rumah masing-masing sejak lebih 3 bulan konflik berlarutan. Ketua PBB Antonio Guterres mengulangi gesaan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza bagi memastikan bantuan mencukupi sampai ke lokasi diperlukan, membantu pembebasan tawanan serta meredakan ketegangan konflik terbabit. We need an immediate humanitarian ceasefire to ensure sufficient aid gets to where it's needed, to facilitate the release of the hostages, to tamp down the flames of wider war, because the longer the conflict in Gaza continues, the greater the risk of escalation and miscalculation. Guterres turut mengecam situasi kemanusiaan di Gaza. Katanya selepas melarikan diri, penduduk Gaza terpaksa bersesak-sesak ke tempat perlindungan dan bergelut untuk mendapatkan makanan, air, bahan api dan rawatan perubatan. Pemimpin PBB itu juga memberi amaran mengenai apa yang dikatakannya meningkatkan limpahan konflik termasuk merentasi sempadan Lubnan Israel. Kira-kira 1,000 pelancong masih terkandas di sebuah perkampungan percutian terpencil selepas runtuhan salji melanda wilayah Xinjiang, barat laut China hingga menghalang pemindahan dilakukan. Akses jalan raya ke Kampung Hemu yang terletak di wilayah Altai Xinjiang, iaitu destinasi indah berhampiran sempadan Kazakhstan, Rusia dan Mongolia, turut terputus akibat runtuhan salji selama 10 hari. Salji lebat itu mencetuskan berpuluh-puluh runtuhan salji di sepanjang bahagian besar lebuh raya di Pergunungan Altai menuju ke kawasan pelancongan Kanas hingga helikopter dikerah untuk menyelamatkan beberapa pelancong. Salji yang lebat hingga mencecah setinggi 7 meter itu menyebabkan runtuhan salji berlaku di beberapa bahagian dan disifatkan adalah lebih tinggi daripada peralatan pembersihan salji. Keadaan itu menyebabkan kerja pembersihan jalan yang diselaputi batu, serpihan dan dahan pokok sepanjang 50 km terpaksa ditangguhkan apabila salji mencurah-curah di cerun hutan ke arah lembah sungai, menjadikan kenderaan pembajak salji tidak berfungsi. Pasukan penyelamat terpaksa menggunakan penyodok dan jengkaut. Di India, kabus tebal menyelubungi sebahagian besar utara India 3 hari berturut-turut berikutan gelombang sejuk melampau. Ia juga mengurangkan jarak penglihatan sekaligus menjejaskan jadual perjalanan lebih 160 penerbangan. 128 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa di New Delhi mengalami kelewatan, manakala 33 dibatalkan. Sementara itu, tahap penglihatan di lapangan terbang adalah 50 meter setakat jam 8 pagi waktu tempatan. Pegawai cuaca meramalkan keadaan itu akan berterusan hingga hujung minggu. Suhu terendah di New Delhi sepanjang musim sejuk kali ini mencecah 3.3 darjah Celsius semalam. Keadaan itu mencetuskan kemarahan penumpang yang terpaksa menunggu penerbangan.
Sekian berita Al-Hijrah, saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.